Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di atas muka bumi ini, dan pada malam ini Allah kurniakan lagi kita satu nikmat, iaitu nikmat nisfu Sya'ban dan juga bulan Sya'ban yang berdekatan dengan bulan Ramadan. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada pada siri yang ke-17, sharing session yang membahaskan hadis yang ke-14 daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Buat pengetahuan semua, hadis yang ke-14 ni adalah yang ketiga kali dah kita adakan sharing session ni, kerana penulisan daripada penulis ataupun pengarang Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri adalah panjang. Jadi kita pecahkan kepada 3 insya-Allah. Pada malam ni kita akan bacakan part yang terakhir daripada buku ni untuk syarahan hadis yang ke-14. Jadi untuk hadis yang ke-14 ni saya bacakan sekali lagi hadisnya. Hadis yang ke-14 ni yang bertajuk Hak Darah Seorang Muslim, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, at-thayyibu zani wan nafsu bin nafs wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Maksudnya, tidak halal darah seorang muslim yang mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku ini adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu daripada 3 perkara. Yang pertamanya adalah lelaki dan perempuan yang telah berkahwin kemudian dia berzina, dan orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, dan yang ketiga orang yang meninggalkan agamanya dengan memisahkan dirinya daripada jemaah kaum muslimin. Muslimin muslimat yang rahmati Allah, dalam hadis ni secara ringkasnya menunjukkan bahawa orang muslim ini terpelihara, terjaga darahnya di sisi Islam, kecuali dengan beberapa perkara, dan dalam hadis ini disebut 3 perkara. Yang pertama ialah perbuatan zina oleh orang yang telah berkahwin. Yang keduanya adalah perbuatan membunuh orang lain, membunuh orang lain dengan sengaja, dan yang ketiga ialah murtad. Ketiga-tiga perbuatan ini adalah satu pengecualian daripada jaminan terhadap darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Pengecualian ini kenapa? Sekiranya orang yang telah berkahwin dia tetap berzina, maka dia boleh dihukum, direjam sampai mati. Orang yang membunuh orang lain dengan sengaja, dia akan dihukum balas dengan hukuman bunuh, atau kita namakan sebagai qisas. Dan yang ketiga ialah murtad. Orang yang murtad, hukum hudud terhadap orang yang murtad ialah dibunuh. Itulah ketetapan yang ada di dalam Islam. Kita ada membaca beberapa perkara yang berkaitan dengan 3 perkara tersebut, tapi hukuman murtad ada lagi huraian-huraiannya yang belum kita baca. InsyaAllah pada malam ni saya akan bacakan baki daripada huraian yang ada di dalam hukuman murtad. Amaran supaya berjaga-jaga daripada terjatuh dalam kemurtadan. Daripada penjelasan sebelum ini, anda dapat perhatikan bahawa murtad boleh berlaku melalui ucapan yang dituturkan, atau melalui suatu tindakan yang disangkakan remeh dan tidak membawa apa-apa makna, atau melalui keingkaran yang disangka hanya sebagai suatu bentuk kebebasan berfikir dan suara.
Jadi had sebelum ni kita baca berkaitan dengan garis penentu murtad. Macam mana orang tu boleh dikategorikan sebagai murtad. Kadang-kadang melalui perkataan sahaja, ya, yang dianggap main-main, tetapi boleh menyebabkan seorang itu jatuh ke lembah murtad. Walau bagaimanapun, ucapan atau tindakan yang disangka tidak ada apa-apa erti ini sebenarnya boleh menyebabkan suatu perubahan besar kepada nasib pelakunya selepas mati. Ini kerana sebelum itu dia disenaraikan sebagai orang Islam yang layak menerima pengampunan dan syafaat kerana keislamannya. Sebaliknya kini selepas murtad, dia disenaraikan sebagai orang kafir yang tidak akan merasai nikmat Allah Subhanahu wa taala walau sebanyak mana sekalipun amal kebajikan yang dilakukan. Itu perbezaan ketika orang berada di dalam Islam dan orang yang keluar daripada Islam. Ada perbezaan di dunia dan apatah lagi di akhirat. Di akhirat apatah lagi kebaikan yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam, yang tiada iman, yang tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Allah Subhanahu wa taala tidak pandang sedikit. Ya, mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Selain itu, kesan yang lain ialah berlaku perubahan besar terhadap kedudukannya dalam masyarakat Islam di dunia ini. Ini kerana beberapa haknya kini digugurkan, iaitu yang pertama, hak untuk hidup kerana dia wajib dibunuh. Seseorang yang bukan Islam, dia bebas untuk kekal berada di dalam ketidakislamannya atau kekafirannya, atau dia boleh memeluk Islam. Tetapi orang yang telah berada di dalam Islam, dia mesti sentiasa berada di dalam Islam, kekal di dalam Islam. Sekiranya hendak keluar, dia tertakluk kepada hukuman-hukuman Islam. Tertakluk kepada hukuman-hukuman Islam. Dan dalam Islam, sekiranya mereka ni berkeras juga untuk meninggalkan agama Islam, mereka ini wajib dibunuh. Hak yang kedua, hak untuk memiliki kerana segala hak miliknya digugurkan. Dan yang ketiga ialah status peribadinya seperti perkahwinan dan sebagainya digugurkan. Kata pengarang, perkara ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam. Setelah menyedari perkara ini, seorang Muslim perlu menjaga lidahnya supaya tidak menuturkan perkara yang boleh melibatkan murtad, walau bagaimana sekalipun kemarahannya. Dia perlu berusaha sedaya upaya supaya mampu meluahkan kemarahannya dengan cara yang tidak melibatkan murtad, kerana ini hanya akan menyebabkan kecelakaan menimpanya di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita marah kepada seorang, marah kepada jabatan agama, marah kepada orang agama, marah kepada ulama'-ulama', kita tidak boleh sekali-sekali bermain dengan hukum murtad ini. Sangat besar natijahnya, sangat besar kesannya, sangat besar impaknya terhadap kita. Ya, dalam kehidupan di atas dunia maupun di akhirat nanti. Di akhirat ini lebih-lebih lagi lah. Itu kata penulis. Seterusnya, hukuman murtad. Apakah hukuman terhadap orang yang murtad? Hukuman bagi kesalahan murtad yang dikenakan kepada lelaki dan perempuan adalah sama. Sama saja, ya. Apabila seorang lelaki atau perempuan yang telah baligh dan berakal melakukan sesuatu seperti yang digariskan sebelum ini sehingga membawa kepada kemurtadan, mereka akan tertakluk kepada hukum-hukum berikut. Jadi kalau orang yang nak murtad ataupun telah mengisytiharkan ataupun nak mengisytiharkan diri dia murtad, tertakluk pada perkara-perkara yang di bawah. Yang pertama, pesalah murtad wajib diminta segera bertaubat dari kemurtadannya. Mungkin disebabkan oleh sesuatu salah faham yang timbul atau kerana rasa marah hingga menyebabkan hilang pedoman. Dengan ini, pesalah akan dibimbing semula dengan kebenaran dengan cara bertaubat dan nasihat. Di samping itu, dia perlu disedarkan tentang kesalahan dan akibat buruk perbuatannya. Nampak? Islam bukanlah bertuju mengadakan undang-undang ini adalah untuk menghukum semata-mata. Ya? Bukanlah satu kebanggaan dalam Islam dapat menghukum orang yang bersalah. Tetapi
Apabila sampai masa, sampai tahap, hukuman perlu dijalankan. Dalam bab murtad ini, walaupun hukumannya adalah bunuh, tetapi tak bunuh terus. Sekiranya seorang tu dia tengah marah ke, ataupun dia memang nak keluar daripada Islam. Jadi tugas penguasa, pemerintah ataupun orang yang bertanggungjawab dalam hak ehwal agama ini ialah panggil orang tu, kemudian dakwahkan. Tarik mereka kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik mereka kembali kepada Islam. Muhasabah balik diri mereka supaya mereka ni berfikir kembali. Berfikir kembali. Dalam contoh, dalam kes orang-orang yang ada pengaruh. Kalau kita bahasa sekarang ni, contohnya orang yang ada follower ramai. Orang yang populariti dia tinggi. Kalau dia buat tu boleh mempengaruhi orang lain. Jadi orang-orang yang macam ni perlu juga dipanggil dan diputuskan akses dia kepada orang ramai. Supaya dia tidak boleh mempengaruhi orang lain. Kadang-kadang ada sebahagian orang ni, dia yang bersalah tetapi dia pusing macam mana. Dia manipulate keadaan tu, yang menampakkan dia pula masa orang lain pula bersalah. Ada juga orang yang pandai macam ni. Jadi yang ni kena hati-hati. Jadi kuasalah yang pemerintah lah yang melakukan kerja-kerja yang macam ni. Kalau dalam negara kita, setiap tindakan tu perlu berlandaskan undang-undang, perlu berlandaskan perlembagaan. Kalau kerajaan persekutuan, kerajaan pusat, dia ada bidang kuasa dia. Kalau negeri ada bidang kuasa dia. Dan bidang kuasa ni ada hak masing-masing. Kalau negeri, jabatan agama nak ambil tindakan, bukan boleh suka-suka ambil tindakan. Perlu melihat kepada undang-undang, impak kepada undang-undang. Silap-silap bulan, kalau silap tindakan, orang yang mendakwa ni pula, orang jabatan agama pula yang akan dipersalahkan. Dan tidak boleh dia ambil tindakan undang-undang. Jadi orang undang-undang pula tugas dia adalah untuk membina satu enakme, membina undang-undang yang selari dengan Islam, yang boleh dengannya, boleh dengan undang-undang tersebut boleh dilaksanakan undang-undang mengikut hukum-hukum Islam. Yang kedua pula, apakah hukumannya untuk orang murtad ni? Selepas dia diminta segera bertaubat, ialah pesalah diberi amaran tentang akibat buruk jika dia masih kekal murtad dan tidak menerima pelawaan supaya bertaubat. Dia hendaklah diberitahu bahawa dia akan dihukum bunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya. Walaupun tindakan itu kerana keingkaran, keyakinan atau sekadar untuk mempersenda. Jadi perkara-perkara yang macam ni perlu dia, selain daripada tarik elok-elok, perlu juga diberi peringatan kepada mereka ni. Maksudnya kesan-kesan kalau mereka kekal dalam murtad. Beri amaran. Maksudnya ada positive way dan ada yang orang kata pun negative way. Ada galakan untuk kembali kepada Islam, dan ada ancaman sekiranya mereka ni tidak kembali kepada Islam. Yang ketiga ialah pesalah wajib dibunuh jika masih mempertahankan kemurtadannya dan tidak mahu bertaubat. Hukuman ini berpandukan kepada hadis sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqatuluh. Sesiapa yang menukar agamanya, yakni daripada Islam kepada kepercayaan yang lain, hendaklah kamu bunuh dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi tiga. Yang pertamanya, hendaklah mereka mengajak dengan baik, kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang penguasa lah. Kemudian yang kedua, memberi amaran kepada mereka kalau kekal dalam murtad, hukumannya banyak yang akan diterima. Dan yang ketiga ialah sekiranya mereka kekal lagi dalam kemurtadan tu, mereka hendaklah dibunuh. Daripada Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, an-nafsu bin nafsi wa thayyibu zani wal mufariqu min ad-dini at-tariku lil jamaah.
at-tarikul jama'ah. Daripada Jabir radhiyallahu anhu kata, anna imra'atan yuqalu laha Ruman irtaddat fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'rida 'alaiha al-islam fa in tabat wa illa qutilat. Seorang perempuan yang dikenali sebagai Ruman telah murtad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia diajar tentang Islam. Sekiranya dia bertaubat, maka tidaklah mengapa, tidak ada hukuman yang dikenakan. Namun sekiranya dia tidak bertaubat, maka dia akan dibunuh. Itulah yang disebut di dalam hadis riwayat Daruqutni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga hadis yang dinyatakan oleh pengarang. Yang pertama, jelas-jelas Nabi kata, man baddala dinahu faqtuluh. Sesiapa yang menukarkan agama daripada Islam kepada kepercayaan lain, hendaklah dia dibunuh. Yang kedua, hadis yang kita baca di depan tadi tu. Dan yang ketiga ialah kisah berkaitan dengan seorang perempuan yang dinamakan sebagai Ruman yang telah murtad. Nabi kata hendaklah dia tu dipanggil untuk diajarkan tentang Islam. Dia ajar untuk kembali bertaubat. Kalau bertaubat, maka tidak ada hukuman. Dan sekiranya dia tetap dengan keputusannya untuk murtad, maka dia hendaklah dibunuh. Seterusnya pengarang menyatakan berkaitan dengan syarat-syarat pelaksanaan hukum. Kita dah tahu berkaitan dengan hukum, tapi apakah syarat-syarat untuk membolehkan sesuatu hukum itu dijalankan? Dijalankan. Jadi kita tengok ya. Sebagaimana yang telah dinyatakan tadi, hukuman murtad ialah hukuman mati serta-merta. Namun demikian, hukuman ini tidak boleh dilaksanakan melainkan setelah memenuhi syarat-syarat berikut. Ada syarat-syarat, bukan boleh bunuh macam tu saja. Ya, yang pertama sekali, orang yang mengaku murtad tu hendaklah balik dan berakal. Dia ni cukup umur, boleh tanggung dosa dan pahala. Dan yang keduanya, dia mestilah berakal. Dalam keadaan yang normal, dia tidak gila, dia tidak, orang kata apa, tidak dalam keadaan tidak berakal. Kalau berlaku tu, maka dia memenuhi syarat yang pertama. Perbuatan murtad oleh kanak-kanak dan orang gila tidak akan diambil kira kerana mereka bukan mukallaf. Cuma penjaga kanak-kanak tersebut bertanggungjawab untuk menghukum, menegur dan meminta supaya mereka bertaubat daripada apa yang dilakukan atau dituturkan oleh mereka. Yang kedua, diminta supaya bertaubat. Pesalah murtad tidak boleh dibunuh melainkan setelah diminta bertaubat terlebih dahulu. Dengar tu. Jadi dalam Islam, walaupun hukumannya tegas, tetapi pelaksanaannya penuh dengan rahmah. Pelaksanaannya penuh dengan keadilan. Walau bagaimanapun, pesalah akan dibunuh sekiranya masih enggan bertaubat. Dia tidak akan diberi tempoh setelah enggan bertaubat. Sekiranya kita dah bagi tempoh masa untuk kita ajak dia kembali, dah beri amaran, tetapi tak nak juga, tidak ada dah tempoh lain kecuali dengan terus kepada hukuman. Terdapat sebuah hadis berkenaan pelantikan Abu Musa al-Asy'ari sebagai pemerintah di Yaman, dan antara kandungan hadis tersebut menceritakan seperti mana berikut. Thumma taba'ahu Mu'adz bin Jabal. Falamma qadima alaihi alqa lahu wisada. Qala inzil. Wa idza rajulun 'indahu musaq. Qala ma hadha? Qala kana yahudiyan fa aslama thumma tawahhada. Qala ijlis. Qala la ajlisu hatta yuqtal qada'ullahi wa rasulih. Thalatha marrat fa amara bihi fa qutila. Satu hadis yang panjang, antara petikannya dikata apa? Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah dihantar ke Yaman. Apabila beliau tiba di Yaman, Abu Musa al-Asy'ari memberikan kepadanya bantal dan berkata, turunlah. Turun daripada kenderaan dia tu.
Pada ketika itu terdapat seorang lelaki yang terikat. Muaz pun tanya. Muaz baru sampai daripada Madinah ke Yaman. Dihantar oleh Nabi SAW. Masa di Yaman sudah ada seorang sahabat yang dinamakan sebagai Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari dia nak sambut lah Muaz bin Jabal ni kerana utusan Nabi SAW, wakil Nabi yang akan ditugaskan di Yaman. Masa Muaz bin Jabal nak turun daripada kenderaan dia, Abu Musa al-Asy'ari letak dah lapik bantal ke apa tahu, lebih kurang macam tu lah. Muaz nampak ada seorang lelaki yang terikat tangannya. Terikat tangannya. Kemudian Muaz pun bertanya, ni apa yang berlaku ni? Abu Musa berkata, seorang Yahudi, dia asal Yahudi. Kemudian dia telah memeluk Islam, tetapi nak kembali kepada agama Yahudi. Abu Musa pun berkata, marilah turunlah. Dia kata turunlah, maksudnya nak suruh turun daripada kenderaan. Muaz berkata, saya tidak akan duduk, maksudnya tak akan turun kecuali setelah dia dibunuh. Inilah hukuman Allah dan Rasulnya. Beliau ulang sebanyak 3 kali, inilah hukuman Allah dan Rasulnya, inilah hukuman Allah dan Rasulnya, inilah hukuman Allah dan Rasulnya. Lalu Abu Musa memberi perintah, lantas orang Yahudi itu dibunuh. Ini menunjukkan bahawa setelah diberi peringatan, setelah diberi ruang untuk bertaubat, maka dia enggan juga, dia tak nak, maka terus dilakukan hukuman. Tidak boleh ditangguh untuk satu tempoh yang panjang. Kemurtadan disahkan melalui pengakuan pesalah sendiri atau melalui saksi yang sahih dan memenuhi syarat yang ditetapkan. Jadi bukti murtad ni boleh datang melalui pengakuan orang badan tu sendiri, tuan badan tu sendiri, ataupun yang keduanya melalui saksi-saksi yang memenuhi kriteria-kriteria menjadi saksi di dalam Islam. Jadi kalau dah cukup bukti tu, maka bolehlah dijalankan proses-proses tadi. Kemudian kalau tak jadi juga, bolehlah dibunuh. Aplikasi hadis dalam kehidupan. Kami dapati bahawa terdapat banyak faedah hadis yang boleh diaplikasikan di dalam kehidupan. Antaranya yang pertama, kata pengarang, bahawa agama yang diiktiraf ialah agama yang didokong oleh Jamaatul Muslimin, iaitu golongan majoriti daripada kalangan mereka. Dan ketiga, yang kedua, mendorong agar beriltizam dengan jemaah muslimin dan jangan menyimpang daripadanya. Maka kita sebagai orang Islam hendak kekal dalam kalangan orang-orang Islam. Hendaklah menjauhkan diri daripada ketiga-tiga kejahatan tersebut dan berwaspada agar tidak terjerumus ke dalamnya. Kita kena berwaspada, orang sebagai orang Islam tidak boleh terlibat dengan zina, tidak boleh terlibat dengan pembunuhan dan tidak boleh terlibat dengan kemurtadan. Ketiga-tiga ni kita hendaklah jauh. Tidak boleh menganggap benda ni satu benda yang kecil, remeh, satu benda kebebasan untuk mereka pilih agama dan sebagainya, tidak boleh. Apabila berada di dalam Islam, terikat dengan hukum-hukum yang berada di dalam agama Islam. Okay. Yang ketiga, aplikasinya ialah mendidik masyarakat agar takut kepada Allah dan sentiasa muraqabah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah baik di masa berseorangan atau di hadapan ramai sebelum pelaksanaan hukuman hudud. Yang keempat, hukuman di dalam Islam adalah penahan yang membawa maksud pencegahan dan pemeliharaan. Benda inilah yang jarang orang faham berkaitan dengan hukum Islam ni. Hukum Islam ni ada sifat ataupun dia ada punya ciri-ciri pencegahan. Bukan sekadar nak menyakitkan orang yang bersalah, bukan sekadar nak memberi pengajaran kepada orang yang bersalah, tetapi nak memberi juga pengajaran juga kepada orang yang tidak buat lagi. Belum buat lagi, tidak ada niat lagi untuk buat kesalahan-kesalahan berikut. Kesalahan-kesalahan tersebut tidak boleh. Jadi hukuman ni sama ada hukuman-hukuman lain pun juga. Dalam hudud sendiri pun kesalahan-kesalahan adalah satu
pencegahan, hukuman pencegahan dan pemeliharaan gejala daripada orang lain pun turut sama masuk juga, kan. Okay. Ahlan wa sahlan Alun Khairi, Abul Asim, Tok Yat Muhammad, terbaik. Terima kasih semua. Dah penghujung dah ni. Yang kelima, aplikasi hadis, qisas tidak dilaksanakan kecuali dengan pedang, menurut pendapat ulama menurut pendapat ulama mazhab Hanafi. Adapun menurut ulama mazhab Syafi'i, pembunuh itu dibunuh dengan menggunakan alat yang serupa dengan apa yang telah digunakan untuk membunuh, dan wali boleh menggantinya dengan pedang. Jadi ini dalam perbicaraan qisas lah. Perbicaraan qisas. Dalam perbicaraan qisas ni, ulama mazhab Hanafi mengatakan kalau nak dibunuh balas, hendaklah dengan pedang. Adapun dalam mazhab Syafi'i, dengan apa yang masa tu telah dibunuh, maka pembunuhnya hendaklah dibunuh juga dengan kaedah yang sama, dengan senjata yang sama. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan. Berdasarkan hadis ini juga, Islam mengarahkan umat Islam agar memelihara kehormatan diri dengan tidak membunuh. Jangan bunuh orang lain, jangan cederakan orang lain. Pesan diri itu kepada kita dan pesan juga kepada anak-anak. Kerana kadang-kadang orang ingat yang kuat ini adalah orang yang dapat bertumbuk, bergocoh, berlawan dengan orang lain. Sedangkan Nabi SAW, orang yang kuat ialah orang yang dapat mengawal marahnya. Jadi, jangan terlibat dengan membunuh, jangan terlibat dengan zina, dan pelihara diri dengan tidak membunuh, dan memelihara agama dengan tidak keluar daripada Islam. Marilah sama-sama kita pelajari ilmu dan syariat Islam agar kita fahami semua perintah dan larangannya. Dengan cara itu, kita dapat membina sebuah kehidupan yang bermatlamatkan mardatillah. Wallahu a'lam. Jadi, huraian berkaitan dengan hadis yang ke-14 dah habislah. Maksudnya, untuk hadis 14 saja ada 3 siri dalam sharing session. Ini siri yang ke-15, 16, 17. Yang ni 3 kali. Sebab huraiannya panjang, berkaitan dengan hukuman-hukuman hudud. Jadi, dengan kita membacanya, moga-moga adalah penjelasan-penjelasan yang dapat mencerahkan dada kita, mencerahkan pemikiran kita berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Memandangkan jarang ada negara yang melakukan hukuman ini, ataupun ada yang melakukan hukuman ini tapi dalam keadaan yang tidak baik, ataupun dipotretkan dengan benda-benda yang tidak baik, maka ia menjadi satu fitnah pula kepada Islam. Nak tengok yang comel sekali, payah nak ada dalam dunia sekarang ni. Nak dilaksanakan dalam negara Islam, macam-macam hal, macam-macam cerita. Dan moga-moga dengan kita belajar ni, kita tidak asinglah dengan apa yang telah ada di zaman Rasulullah SAW dulu, ya, hukuman-hukuman, antaranya hukuman hudud ini. Allah Rabbi, Allah. Ustaz Anwar bila nak mari ceramah TJ? Ya Allah. Saya ni kalau orang panggil, insya-Allah pergi. Tengoklah kalau ada masa, insya-Allah. InsyaAllah sebelum bulan puasa lagi, insyaAllah kita akan ada lagi satu lagi sharing session. Kebetulan malam ni malam nisfu Sya'ban, insyaAllah malam yang berkat. Kita banyakkan kata apa, ibadat, zikir dan sebagainya. Moga-moga Allah terima amalan kita ini. Dan dengan kita berada di dalam majlis ilmu ni pun, insya-Allah kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa setakat itu saja pada malam ni, ringkas, oleh kerana sekarang ni pun dah ramai orang bekerja.
masa untuk bekerja tu terhad dulu banyak dapat work from home kan. Sekarang ni ramai dah kena pergi office dan sebagainya. Jadi malam ni ringkas saja insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk CD yang ke-18. Assalamualaikum.